Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan terkini kes Najib Tun Razak. Najib kata, ini dakwaan terdesak, hanya orang bodoh akan percaya. Wow, ini memang pendedahan dan pengakuan luar biasa daripada Najib. Bayangkan dia kata hanya orang bodoh yang percaya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini tuduhan bahawa beliau menyalahgunakan kedudukan dengan menerima hampir 20 juta US dollar pada 2011 adalah tindakan terdesak pihak pendakwaan. Najib yang membela diri daripada kandang saksi menegaskan bahawa dakwaan itu tidak berasas dan tidak masuk akal kerana tiga dalang sebenar yang melakukan jenayah itu melarikan ratusan juta dolar dana 1MDB. Menurut Najib, ahli perniagaan dalam buruan Loh Teck Choo Jolo dan Ketua Eksekutif Petro Saudi International Limited PSI, Tariq Obaid, menggunakan ratusan juta dana yang diseleweng untuk memperoleh hartanah, barang kemas dan barangan mewah lain. Sebaliknya, pihak pendakwaan mendakwa saya ketika memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan akan menjejaskan kerjaya politik dan reputasi yang dibina selama lebih 40 tahun untuk melakukan perbuatan jenayah demi menerima AS dolar 9999877 pada kejadian berasingan, dua kejadian berasingan, kata Najib. Ini adalah dakwaan terdesak oleh mereka yang hanya orang bodoh akan percaya, kata Najib. Najib berkata demikian ketika membela diri terhadap 4 tuduhan menggunakan kedudukan bagi memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram. Najib juga menafikan bahawa dakwaan pihak pendakwaan beliau mengarahkan lembaga pengarah BOD 1MDB menjalin usaha sama dengan PSI bagi menerima suapan itu antara 24 Februari dan 14 Jun 2011. Menurut bekas ahli parlimen pekan itu, naratif pendakwaan tidak masuk akal kerana mendakwa beliau menerima wang daripada dua kerabat Diraja Arab Saudi iaitu putra Faisal Turki Al Saud dan putra Saud Abdul Aziz Al Saud sebagai balasan untuknya melakukan penyalahgunaan kuasa. Beliau berkata, naratif itu adalah salah kerana ia tidak menyatakan dengan jelas kepentingan dua putra Arab untuk memberikan suapan kepadanya. Bagaimanapun, katanya dengan sinis, naratif itu juga sangat baik kepadanya kerana ia menggambarkan dirinya sebagai konspirator yang paling murah hati dan berkorban diri dalam sejarah. Naratif pendakwaan pada dasarnya mendakwa saya bermurah hati membolehkan semua orang memperkayakan diri mereka dengan ratusan juta. Saya pula orang yang kononnya imej bayangan Jolo dan dikatakan dalang skim ini menerima sebagian kecil daripada penyelewengan itu beberapa tahun kemudian. Sementara Jolo menerima sejumlah 547 juta AS dolar, Tariq Obaid 120 juta AS dolar dan pengarah PSI Patrick Mohani 33 juta AS dolar. Dakwaan ini adalah mustahil dan menentang logik akal, manakala kebenarannya adalah jelas dan dibuktikan dengan penemuan Mahkamah Switzerland yang adil, katanya. Mahkamah itu secara konklusif mengenal pasti Tariq Obaid Mohani dan Jolo sebagai individu yang bertanggung jawab atas penyelewengan dana itu, katanya lagi. Sementara itu, Najib menafikan memberi tekanan kepada pegawai eksekutif 1MDB untuk menjalin usaha sama dengan PSI yang didakwa menyebabkan syarikat itu mengalami kerugian 1 bilion Amerika Syarikat dolar. Beliau berkata dokumen yang dikemukakan di mahkamah jelas menunjukkan bahawa lembaga pengarah BOD 1MDB sudah bersedia untuk menyertai usaha sama dengan PSI sebelum
Perbualan melalui telefon dengan Tan Sri Baki Saleh, bekas pengurus Dewan MDB pada 26 September 2009. Menurut kes pendakwaan, Najib telah menekan pengurusan tertinggi Dewan MDB untuk memasuki perjanjian usaha sama melalui panggilan telefon dengan Baki yang diaturkan oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Teak Jo. Najib berkata, bukti menunjukkan bahawa BOD sangat berminat untuk bekerjasama dengan PSI kerana syarikat sudah tentu tidak akan membuka akaun usaha sama jika sebaliknya. Beliau berkata oleh kerana BOD masih dalam proses berunding dengan rakan kongsi, mereka sepatutnya memuktamadkan syarat usaha sama terlebih dahulu sebelum meneruskan. Sebaliknya, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Wan MDB Datuk Sarul Azral Ibrahim Helmi menandatangani perjanjian usaha dan secara pramatang menentukan nilai aset tanpa kelulusan BOD. Saya tidak mempunyai seberang kepentingan peribadi dalam usaha sama ini, kata Najib. Jika ada, saya boleh mendapatkan kepada BOD tarik untuk menandatangani perjanjian entiti khusus untuk bekerjasama, syarat yang perlu dipersetujui dan juga pilihan bank untuk membuka akaun, katanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rafizi akan dedah sesuatu sampai adun PAS di Kedah tersipu malu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tampil memberi respon terhadap ucapan seorang adun PAS di sidang Dewan Undangan Negeri Kedah yang mendakwa kerajaan telah menekan atau menindas pembangunan The Greater Kedah. Rafizi dalam satu balasan ringkas berkata, dia akan menjawab dakwaan dilemparkan adun terbabit sambil memberitahu pihak itu akan tersipu-sipu malu. Nanti saya jawab sebab dah seru nama saya, insya-Allah tersipu-sipu malu sebab bagi cerita separuh-separuh, kata Rafizi. Lain kali jangan buka pekung di dada sendiri, katanya di aplikasi X. Terdahulu adun Jitra Dr. Haim Hilman Abdullah dalam ucapannya berkata, negeri itu telah begitu lama menunggu kelulusan notis perubahan NOC dari Kementerian Ekonomi untuk pembesaran Taman Teknologi Tinggi Kulim High Tech PAK, tetapi belum diluluskan lagi. Katanya mereka ditekan sedangkan keluaran dalam negara kasar negeri itu berjumlah 51 bilion. Ia mengambil masa lebih 1 tahun hanya untuk seorang menteri, YB Rafizi, lihat perkara ini. Tanda tangan Tuan akan mengubah lanskap ekonomi negeri ini, katanya. Biar rakyat menjadi saksi melihat sebuah negeri kecil dengan 51 bilion GDP, tetapi kita tidak pernah tunduk kepada apa jua tekanan, katanya lagi. Wah, tapi Rafizi kata dia akan dedah sesuatu sampai adun PAS di Kedah tersipu malu. Wah, kita tunggulah nanti apa pendedahan daripada Rafizi yang akan membuatkan ahli Dewan Undangan Negeri adun PAS di Kedah akan menjadi tersipu-sipu malu. Tapi sebelum daripada itu, heboh dapat biskut dan mi segera saja. Penghulu PAS catu bantuan mangsa banjir sumbangan Khairul Awang. Sebenarnya saudara-saudara, ini ceritanya pada 3 Disember tahun ini. Heboh diperkatakan mengenai seorang penghulu PAS di Tumpat Kelantan yang mengarahkan bungkusan bantuan mangsa banjir sumbangan usahawan tersohor Khairul Aming dibuka kembali dan diasing-asingkan. Akibatnya, mangsa banjir memberitahu mereka hanya mendapat biskut tawar dan mi segera saja. Kejadian yang didakwa berlaku di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Tumpat 1 Tular. Selepas rakaman video semasa pengasingan itu berlaku tersebar di media sosial. Pengalaman saya sebelum ini dekat PPS banjir, jikalau ada barang yang sampai lepas itu perlu diagihkan kad PPS, harus ditanda bahawa barang tersebut dah dapat.
Tetapi di sini kad ditanda tetapi barang tak dapat. Saya dah bertanya kepada Ton Ngulu Lei, tapi dia beritahu bantuan dari Khairul Aming ini bawahan dia. Jadi sesuka hati dia nak buat macam mana, kata seorang mangsa banjir menerusi video klip yang tular itu. Rata-rata melahirkan rasa terkejut dan kecewa dengan tindakan penghulu berkenan, memandangkan tim KE difahamkan telah menghabiskan masa berjam-jam untuk membungkus barangan bantuan mangsa banjir. Ada pihak yang menyokong tindakan penghulu itu pula memberitahu bahwa barangan dalam bungkusan bantuan itu tidak sama banyak. Walau bagaimanapun netizen berpendapat penghulu tetap tidak wajar membuka kembali bungkusan bantuan itu, memandangkan KE sudah pun memberikan arahan jelas. Semalam tengok live dia KE, dia tak bagi orang yang dapat bantuan ini buka di situ. Dah dapat bungkusan bantuan buka di kemah. Ni kenapa tok penghulu ni buka balik? Tim KE dah bungkus elok-elok, kata netizen. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.